Okay, so saya rasa episod ni ringkas berbanding dengan episod-episod dahulu. Cuma sebelum kita mengakhiri episod ni, nak tanya Syaril sikit lah, memandangkan ni bulan Ramadan, mungkin saudara Syaril kurang sedikit menonton Netflix, filem-filem dan juga TV series yang agak secular dan risque ni, dan mungkin lebih meluangkan masa di YouTube, mencari inspirasi, mencari konten-konten yang menyentuh kepada jiwa kita lah, dan juga roh kita sewaktu bulan puasa ni, dalam usaha saudara Syaril to redeem your soul, masing-masing lah redeem, masing-masing redeem our soul. So what I love how you resisted. What are you watching? I was there for what are you watching? What are you watching? So two things I wanted to share. Satu yang KJ pun tahu, saya adalah peminat Syekh Abdul Hakim Murad, ataupun nama Inggerisnya Timothy Winter, yang merupakan seorang tokoh agama mualaf di United Kingdom, dan beliau menjadi pengasas kepada Cambridge Muslim College, yang pernah saya pergi tengok lah. Nak belajar belum lagi sempat, tapi saya pergi tengok, dan beliau mempunyai banyak video. Saya tak nak sentuh satu sebab saya harap yang mana ada masa untuk melihat, menonton banyak yang beliau kupas. Dan cara beliau kupas itu bukan macam Mufti Meng, bukan macam siapa yang kita jumpa kat New York, Khalil Ibrahim. Yes, and another one I lupa. Bukan yang biasa orang Malaysia tahulah, yang at least yang saya nampak dalam media sosial. Tapi beliau lebih bercakap tentang kedudukan orang Muslim dalam tinggal dan duduk dalam kedudukan moden. Macam mana nak mengurus kehidupan kita sebagai Muslim dalam negeri tempat yang cosmopolitan, dalam dunia kapitalis dan sebagainya. Dan kedua KJ, atas tema yang sama, satu episod yang saya nak kongsi yang bukan daripada Hakim Murad, adalah satu podcast. Kita pun minat podcast. Podcast yang saya nak syorkan adalah podcast namanya The Thinking Muslim. The Thinking Muslim, yang mana satu episod yang saya dah dengar adalah daripada Hamzah Zotis, tak pasti saya punya sebutan betul atau tidak, on Muslim men, misogyny and masculinity. Sebab antara perkara yang kita lalui KJ, at least I do, I don't know if you do, is bagaimana kita nak handle dengan modernisasi dunia, bercakap tentang masculinity ni lah. Apa erti menjadi seorang maskulin dalam abad ke-21? Saya bukan macam Dale yang mempunyai krisis yang besar macam tu, tapi dia lebih pada menguruskan how one day kita kena bawa Dale masuk dalam episode, sebab kita selalu rujuk kepada dia. Orang pun tak tahu Dale ni siapa. Dia menjadi rujukan kita banyak perkara, daripada EV sampai kejantanan. Tapi yalah, topik serius masculinity ni dalam konteks mengurus, di mana sekarang ni hubungan antara gender, kedudukan wanita dilihat dalam mata moden mungkin tidak sama seperti mana dilihat zaman dulu. Bagaimana seorang lelaki kita yang berpegang pada jati diri Islam, tapi pada masa yang sama nak menyesuaikan diri dalam keadaan moden dan cosmopolitan itu. Ini antara episod yang saya minat. Disentuh tentang Andrew Tate, ramai penyokong Andrew Tate yang ada kat Malaysia ni, yang mungkin ada penyokong Andrew Tate. Ada ramai kawan-kawan saya pun minat Andrew Tate, the red meat masculine guy, sebagai respon kepada mungkin trend yang berlaku puluhan tahun kebelakangan ini dengan feminism dan sebagainya. So I think there is a need untuk kita merujuk balik kepada Islam, dan cara dikupas pun bukanlah cara yang dikupas macam standard, baca balik Quran, baca balik hadis, tapi dikupas dalam konteks yang boleh kita relate. Jadi saya harap yang dalam studio ni ada seorang angkat tangan, tapi saya malah nak sebut nama dia, yang menjadi penyokong besar Andrew Tate. Saya harap dia pun boleh dengar supaya lebih balance dan insaf. Bukan semua benda yang nampak macam maskulin itu adalah bagus ataupun Islamik. KJ? Kalau ada satu video yang saya nak recommend, dia 15 minit saja, video oleh Dr. Omar Sulaiman, Your Ramadan Uniform.
So Dr. Omar Sulaiman adalah sahabat baik saya. Dia adalah pengasas kepada Yakin Institute, seorang pemikir Islam yang duduk di Amerika Syarikat. Dia sering kali datang ke Malaysia juga. Dalam Your Ramadan Uniform ini, dia menceritakan dia buat perbandingan, ya, dia buat perbandingan ringkas saja. Dia buat perbandingan antara ibadah haji, umrah dengan Ramadan. Dan dia ambil contoh bila kita pergi ke umrah ataupun bila kita menjalankan ibadah haji, kita memakai ihram, ya, ihram. Dan selalu kita ingat ihram itu bermaksud kain putih tu yang kita pakai lah. Tapi sebenarnya ihram itu adalah benda yang diharamkan, forbidden. Ihram adalah benda yang tidak dibenarkan sewaktu kita menjalankan haji dan sebagainya. Dan kita jaga ketertiban kita sewaktu kita menjalankan ibadah haji, umrah. Kalau tak, kita bayar denda, bayar dam. Dan dia kata kita we are conscious of it sebab kita ada uniform bila kita pergi ke tanah suci untuk umrah dan juga haj. Tapi oleh kerana kita tidak ada uniform waktu Ramadan, mungkin kita tidak begitu teliti berkenaan dengan benda-benda yang dibenarkan, yang tak dibenarkan. Dan kadang-kadang benda tak dibenarkan ni bukanlah benda-benda yang remeh, tetapi sebenarnya to be conscious of God, ketakwaan itu. Jadi dia kata memang tidak ada uniform sewaktu Ramadan seperti mana kita ada ihram waktu haji dan umrah, tetapi kita bayangkan yang kita ada uniform, satu perisai yang memastikan bahawa segala benda yang dilarang memang kita tertib dan kita pastikan seperti mana yang kita berada di sewaktu haji, kita jaga rambut gugur, bulu gugur ke tidak, kita buat benda yang sama. Benda yang dilarang, totally melarang. Termasuklah benda yang spiritual dalam hati kita. Dan benda yang kita nak kejar, ketakwaan, consciousness of God itu menjadi benda yang betul-betul kita teliti 24 jam sehari sewaktu bulan puasa. So if there's anything you want to watch, it's Your Ramadan Uniform by Dr. Omar Sulaiman. Okay, I'll check it out tonight. Okay, terima kasih kepada semua dan kita jumpa dalam episod yang akan datang. Terima kasih. Luar sekejap.